bilakah waktu yang dimustajabkan doa pada hari Jumaat? Saya ingat kita pernah jawab lah benda ni, kerana ini berlaku perbahasan di kalangan para ulama. Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis, fil jum'ati sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim qa'imun yusalli fasa'ala Allah khairan illa a'tahu, rawahu Muslim. Nabi kata fil jum'ati sa'ah, pada hari Jumaat itu ada waktu, atau inna fil jum'ati sa'atan, pada hari Jumaat itu ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli fasa'ala Allahu khairan illa a'tahu. Tidak ada satu hamba muslim yang bangun bersolat, qa'imun yusalli ni qa'imun berdiri berdoa. Bangun bersolat ni maksud solat ni boleh maksud doa atau bangun menunggu solat. Apabila dia kena pada waktu itu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala terima doa dia. Ni pada hari Jumaat. Bila esok ni Jumaat, sekarang masuk Jumaat ni. Dalam Jumaat ni ada dalam hadis yang lain Nabi SAW kata yaumu jum'ati ithnan wa 'asharat sa'ah. Pada hari Jumaat isnata 'asharata sa'ah. Pada hari Jumaat ada 12 waktu. Nabi bahagikan pada 12 waktu. Nabi kata la yujad fiha 'abdun muslim, tidak ada satu hamba yang pada waktu itu dia doa sa'alallah syai'an illa a'tahu iyahu. Kalau kena waktu tu, apabila satu orang tu doa pada Allah, Allah Ta'ala akan terima doa dia pada hari Jumaat. Para ulama bahas bila waktu tu. Yang hari Jumaat doa saja mustajab. Kita biasanya nak tunggu Lailatul Qadar, apa kata? Kan? Nak pergi ke Mekah, tak apalah nak doa di Mekah. Tapi sebenarnya setiap minggu ada satu waktu doa saja mustajab. Ni janji Nabi SAW. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ni tuan kitab kita ni, Al-Hafiz Ibn Hajar, dia tulis, dia syarah Sahih Bukhari. Apa nama kitab dia? Fathul Bari, syarh Sahih Al-Bukhari. Dalam Fathul Bari dia sebut 42 pendapat ulama waktu yang dikatakan mustajab tu. Tak apalah, sekali saya sebut waktu mana kan. Tapi sampai 42 ni menunjukkan apa? Menunjukkan ulama bahas sungguh ni, nak cari sungguh ni. Ramai orang masuk campur dalam nak cari waktu itu, sehingga 42 pendapat. Ibn Hajar ni kemudian dia 852 Hijrah dia meninggal. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan kitab yang dia terkenal Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibn Qayyim dia sebut 12 pendapat. Kesimpulannya 12 pendapat yang mana waktu mustajab. Tu baru sebut pendapat kan. 12 tu yang Ibn Hajar sebut tu, 12 duduk dalam tu lah. Tapi Ibn Qayyim sebut kurang lagi. Ibn Qayyim bukan simpulkan Ibn Hajar, kerana Ibn Qayyim dia sebelum Ibn Hajar. Dia meninggal pada tahun 751, 752. Ibn Hajar meninggal pada tahun 852. Satu tahun kemudian. Okey. Payah 12. Tuan-tuan nak berapa? Nak tahu tak bila ni? Ha? Kata Ibn Qayyim, daripada 12 tu kesimpulan dia dua je pendapat yang kuat. Senang sikit lah. Salah satu daripada dua ni kuat. Yang pertama, kerana dua ni, pendapat yang dua ni ada hadis.
Yang pertama, bila ni? Yang pertama, apa yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah Al-Asy'ari daripada bapaknya Abu Musa Al-Asy'ari, hadis dalam sahih hadis dalam sahih Muslim daripada Abu Musa. Hadis dalam sahih Muslim, dia kata waktu itu bila ditanya, dia kata wahia min an yajlisal imamu 'alal mimbar ila an tuqdas salah, iaitu daripada mula imam duduk di atas mimbar sehingga selesai sembahyang. Maksud tak samalah setiap tempat, setiap orang ikut tempat yang ada solat lah. Maksud daripada imam naik lah, Assalamualaikum warahmatullahi, imam duduk. Bermula daripada waktu itu, di antara tu ada satu waktu yang mustajab. Mungkin kita tanya, masa mana nak doa? Orang nak baca khutbah. Masa imam duduk, orang apa? Orang azan. Al-Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia cuba jawab persoalan ni kerana dia macam cenderung pada pendapat yang pertama ni. Sekali saya beritahu pendapat yang kedua. Bagus kawan yang tanya ni. Kita semua dapat kan tahu bila nak doa kan. Okey, pendapat kata Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia boleh doa. Masa khutbah takkan orang khutbah dia duduk doa. Khutbah kita kena dengar. Masa bila dia boleh doa? Dia kata dia boleh doa semasa selepas daripada azan, kan kita baca doa azan kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tu. Masa tu kita boleh tambah doa, kata dia. Yang berikutnya ialah kita boleh doa semasa imam khatib duduk antara dua khutbah. Sebab tu ada orang masa khatib duduk khutbah dia doa. Kerana mudah-mudahan waktu itu merupakan waktu yang mustajab. Setengah tempat dia tak doa lah, ada tekong pula doa Allahumma salli wa duduk kan, jadi ada tekong pula. Di negeri Perlis tak ada lah kan. Kita cerita ni di kawasan Afrika sangat pendalaman. Okey. Jadi masa tu boleh berdoa. Satu lagi kita boleh berdoa bila lagi? Dia kata min an yajlisal imamu 'alal mimbar ila an tuqdas salah, daripada masa imam duduk atas mimbar sehingga ditunaikan solat. Artinya masa solat boleh lagi lah, tak habis lagi solat, sehingga tuqda ni sehingga selesai solat. Jadi masa sujud, masa solat boleh doa. Pasal sujud adalah merupakan tempat mustajab doa. Masa bila lagi boleh? Kalau sujud ada berapa kali sujud? Dah tak ingat dah sembahyang Jumaat berapa kali sujud? Serius punya pernah? Serius. Berapa kali kan? 4 kali. Ada satu lagi tempat, iaitu sebelum memberi salam. Kerana Nabi SAW ajar kita, apabila selepas kita baca tasyahud, kita boleh berdoa. Summa yatakhayyaru minal kalami ma sya' minad du'a'i ma sya'. Dalam riwayat, kamu boleh pilih doa apa yang kamu kendaki sebelum kamu bagi salam. Jadi sebelum imam bagi salam tu, kita bolehlah doa Rabbi ghafirli wa li walidayya ke apa, kita boleh doa. Itu berapa pendapat? Satu pendapat. Pendapat yang kedua, yang lebih ramai orang pakai pendapat ni, dan pendapat ini disokong oleh Abdullah bin Salam. Siapa dia Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ialah sahabat Nabi yang Yahudi. Jadi Abu Hurairah tanya dia, sebab Abdullah bin Salam adalah alim Yahudi. Abu Yusuf, dia orang Yahudi yang tunggu Nabi, tengok Nabi. Bila dia tengok masa awal Nabi datang, dia riwayat seperti mana riwayat Al-Imam Tirmizi, apabila Nabi sampai Madinah, dia tengok Nabi. Dia kata pertama kali Nabi berucap bila sampai-sampai orang semua duduk tunggu, ayyuhan nas ifshus salam
wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasun niyam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, hubungkanlah silaturahim. Wahai manusia, sebarkanlah salam, beri orang makan, sebarkanlah silaturahim, dan solatlah ketika orang sedang tidur. Itu penting qiyamul lail. Itu dia kata ucapan Nabi yang pertama. Orang semua duduk tunggu nak cakap, Nabi kata sebarkan salam. Masuk kesejahteraan. Dulu orang bergaduh, Nabi suruh assalamualaikum, peace be upon you. Kemudian wa at'imu ta'am, bagi orang makan, hubung silaturahim, salat masa orang. Kata Abdullah bin Salam, fa'araftu min wajhi anna wajhu laysa bi wajhil kadhib. Aku tengok Nabi, maka aku tahu bahawasanya wajahnya bukan wajah seorang pembohong. Pembohong ni kita tengok kan, muka tu, kata Piramli, kamu kan tahu dia tu penipu, mukanya pun muka penipu kan. Jadi muka tu, kata Abdullah bin Salam, aku tahu muka dia. Abdullah bin Salam ni alim. Sebab itu bila dia masuk Islam, Nabi simpan dia. Nabi panggil Yahudi yang lain, apa pandangan kamu kepada Abdullah bin Salam? Ta'alimuna ibnu alimina, orang alim kami, anak orang alim kami, yang paling tahu di kalangan kami. Kalau itulah apa yang kamu tahu, Nabi buat keluar Abdullah bin Salam. Rasulullah SAW beritahu, dia kata aku terima Muhammad sebagai Rasulullah. Dia, inilah Rasul yang Taurat beritahu. Oh, Abdullah bin Salam ni anak penipu yang paling tak pakai, semua tak pakai, dia kutuk habis. Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, aku dah beritahu dah, Yahudi memang macam tu je dah. Ya. Abdullah bin Salam ni, Abu Hurairah tanya dia, kau duk baca kitab-kitab Taurat ni semua ni, bila waktu yang mustajab? Dalam hadis Nabi SAW sebut, di dalam hadis tu, dalam hadis yang tadi kan, Nabi yang Nabi kata yaumul jumaah isnata asyarata sa'ah, 12 waktu itu. Tapi dalam ujung hadis tu Nabi kata faltamisu akhira sa'ati ba'dal asr, carilah waktu akhir selepas asar. Jadi bila tanya Abdullah bin Salam kata waktu akhir selepas asar. Ini menyebabkan bila para sahabat bincang, Nabi tak ada, mereka semua bincang. Bila? Mereka hampir semua setuju waktu yang akhir selepas asar. Menyebabkan menjadi amalan salaf juga dulu, ramai di kalangan mereka pada hari Jumaat. Saya pun kadang tak buat, di atas kelemahan kesibukan pejabat kita semua. Pada hari Jumaat, pada selepas solat asar, mereka tak pergi mana, mereka duduk dalam masjid dan berdoa, kerana mereka mengharapkan akan kena pada waktu berkenaan, yang mana doa akan mustajab. Jadi dekat nak tamat waktu asar tu, daripada lepas solat asar tu, mereka tumpu kepada doa. Akhir waktu asar mereka doa. Orang tanya Abdullah bin Salam, macam mana nak, dalam hadis tu abdun mu'min, abdul muslim qaimun yusalli, hamba muslim yang berdiri solat waktu asar, ujung waktu asar tak ada solat. Kata Abdullah bin Salam, kau tak dengar kan Nabi kata orang yang tunggu solat seperti bersolat? Maksudnya dia duduk dalam masjid tu, dia macam solat, dia tunggu waktu maghrib, masa tu dia doa, masa tu doa mustajab.